Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak share sedikit tentang ziarah Madinah. Part 1, part 1 iaitu ziarah Masjid Nabawi. Hari ini kita akan sharekan sedikit tentang apa yang ada dalam Masjid Nabawi lah. Okay, first kali secara umumnya ziarah Madinah ialah melawat tempat-tempat bersejarah di Madinah Al-Munawwarah dan hukumnya adalah sunat. Okey, yang ziarah Madinah ni terbagi kepada dua, iaitu ziarah Masjid Nabawi dan juga ziarah tempat-tempat bersejarah di Madinah. Dalam Masjid Nabawi ni seperti yang kita tahu, dalam Masjid Nabawi tu adanya makam Rasulullah, ada makam Saidina Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab, dan juga ada Raudah di mana salah satu dia merupakan taman syurga daripada taman-taman, salah satu taman syurga lah. Dan juga kita ada perkuburan Baqi'. Okay, kemudian tempat-tempat bersejarah di Madinah, contohnya Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain dan juga Masjid Al-Masjid Al-Sab'ah, iaitu Masjid 7. Okay, yang tu untuk hari ni kita akan terangkan sedikit sebanyak tentang ziarah di Masjid Nabawi. Okay, ziarah Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi ni seperti yang kita maklum ada makam Nabi Muhammad SAW. Okay, Rasulullah SAW telah pun wafat pada hari Isnin bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun. 63 tahun. Okay, kemudian di akhir hayat Rasulullah, baginda jatuh sakit selama beberapa hari dan jenazah baginda disempurnakan. Jasad baginda yang mulia dimakamkan dalam sebuah bilik Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri dia, pada malam Rabu keesokan harinya. Okay. Bahagian kepala baginda Rasulullah SAW terletak di sebelah barat dan kaki baginda terletak di sebelah timur, manakala bahagian muka baginda ke arah selatan menghadap Baitullah. Kemudian Kemudian dalam Masjid Nabawi juga terdapatnya makam Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Saidina Umar dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selepas untuk Saidina Abu Bakar, selepas dilantik sebagai khalifah dan memegang tanggungjawab lebih kurang 2 tahun lebih, Abu Bakar As-Siddiq ni jatuh sakit dan meninggal dunia pada malam Selasa bersamaan 8 Jamadil Akhir 13 Hijrah. Ketika beliau berusia 63 tahun juga. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni meminta izin anaknya, iaitu Sayyidatina Aisyah, agar beliau dikebumikan bersebelahan dengan Rasulullah SAW dan mendapat keizinan, dan selepas kewafatannya Saidina Abu Bakar, jasadnya telah pun dimakamkan di belakang bahu Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dia pegang jawatan selama lebih kurang 10 tahun sebelum ditikam beberapa kali oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dan tikaman itu membuatkan luka yang parah, dan kemudian kematian Saidina Umar Al-Khattab ni 3 hari selepas peristiwa beliau ditikam. Dan semasa Umar Al-Khattab ni sakit, dia ada hantar wakil untuk bertemu dengan Sayyidatina Aisyah untuk minta kebenaran, untuk mohon keizinan Sayyidatina Aisyah untuk membenarkan jasad beliau dikebumikan di samping sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq.
dan selepas kewafatan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jasad beliau dimakamkan di belakang bahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sesaat lagi kita ada contoh macam ni lah. Okay, ni adalah arah kiblat, warna kuning ni arah kiblat, dan jasad Rasulullah SAW berada di hadapan sekali lah. Dan di sini adalah tempat jemaah lelaki mengucapkan salam Rasulullah dan dua sahabat baginda. Dan di belakang bahu Rasulullah SAW adalah makam Sayyidina Abu Bakar, dan juga di belakang bahu makam Sayyidina Abu Bakar adalah makam Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini adalah kedudukan makam Nabi dan dua sahabatnya. Okey, kemudian kita pergi ke ini adalah contoh kedudukan makam Nabi Muhammad SAW dan juga dua sahabat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Ini adalah, sekali saya ulang, ini adalah tempat jemaah lelaki mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ini adalah dalam Masjid Nabawi lah. Okay, next adalah Raudhah. Raudhah merupakan salah satu tempat yang mulia yang terletak dalam Masjid Nabawi. Ia terletak antara rumah Rasulullah SAW dan juga mimbar Masjid Nabawi di sebelah barat. Kemudian sabda Rasulullah SAW, di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Ini adalah daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Ini adalah pemandangan dalam kawasan Raudhah dan mimbar Rasulullah SAW. Okey, ni contoh untuk Raudhah. Kebanyakannya jemaah perempuan dia macam agak risau, dia takut tak ada orang nak bimbing dia masuk ke Raudhah. Jangan risau, untuk tiram travel kita ada mutawifah yang akan bimbing jemaah-jemaah perempuan untuk masuk ke dalam pekarangan Raudhah lah. So jangan risau, insyaAllah kalau ada rezeki jemaah-jemaah perempuan berkesempatan untuk masuk ke dalam kawasan Raudhah dan akan dibimbing oleh mutawifah tiram travel sendiri daripada awal masuk sampai habis, insyaAllah. Kemudian ziarah Madinah juga kita ada perkuburan Baqi'. Baqi' merupakan sebuah kawasan perkuburan bagi penduduk kota Madinah sejak zaman Rasulullah SAW dan masih digunakan sehingga ke hari ini. Perkuburan Baqi' merupakan makam bagi Ummahatul Mukminin, iaitu isteri-isteri Rasulullah SAW, kecuali Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith dan juga Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ia juga menjadi salah satu juga menjadi tempat bersemadinya semua puteri-puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan juga Fatimah. Putera baginda juga iaitu Ibrahim ibni Muhammad Rasulullah SAW dan juga cucu baginda Rasulullah SAW iaitu Hasan bin Ali bin Abu Talib juga dikebumikan di perkuburan Baqi'. Selain daripada itu, ramai juga dalam kalangan ahli keluarga Rasulullah SAW iaitu Ahlul Bait, ahli keluarga juga turut dikebumikan di perkuburan Baqi' seperti Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Muhammad Al-Baqir dan Ja'far Al-Sadiq. Kemudian kira-kira 10,000 orang sahabat yang meninggal dunia di Madinah meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Ini contoh perkuburan Baqi' sekarang lah. Okay, masih lagi digunakan dari zaman Rasulullah SAW sehingga sekarang.
Kuburan Baqi ni mungkin ada termasuk dalam kita punya ziarah di Madinah lah. Okay. Perkuburan Baqi ni terletak di sebelah kiri Masjid Nabawi dengan keluasan asal lebih kurang 150 meter panjang dan 100 meter lebar. Kini kawasan perkuburan Baqi telah diperluaskan oleh Kerajaan Arab Saudi dan dibina tembok yang tinggi di sekelilingnya. So sekian saja untuk live pada hari ini, dan insyaAllah next kita akan try buat ziarah tempat-tempat bersejarah di Madinah. So part tu insyaAllah kita akan continue, kita akan sambung di masa yang akan datang insyaAllah. So sekali lagi demikian sajalah. Setakat ni kita ada buat penerangan sebanyak 3, iaitu makam Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Kemudian kita ada buat penerangan sedikit tentang Raudah. Okay, kita tak buat apa sangatlah Raudah, kita cuma tunjuk pemandangan dalam kawasan Raudah dan juga mimbar Rasulullah, dan juga akhir sekali perkuburan Baqi. So kemudian insyaAllah next kita akan try buat ziarah tempat Madinah, tempat-tempat bersejarah di Madinah, contohnya Masjid Quba, Masjid Kiblatain dan Masjid Tujuh insyaAllah di masa yang akan datang insyaAllah. So, sekian saja. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada jemaah yang nak datang berurusan di pejabat, kita mohon untuk call dulu untuk bagi tahu ataupun buat temu janji, buat appointment sebelum mai. Dan juga kita mewajibkan jemaah untuk pakai mask, pakai penutup muka, kita ikut SOP. Dan juga insyaAllah pada hari Jumaat ni kita ada bengkel mutawif dan juga bengkel bakal mutawif dan juga ejen wakil berdaftar. So kalau berminat boleh PM, boleh WhatsApp ke nombor hotline kami 019-319-6116. Kalau berminat boleh join bengkel tersebut, dan insyaAllah hari Sabtu kita akan adakan bagian SOP standard of procedure oleh salah seorang daripada wakil HQ, iaitu Cik Alif Fahmi, turut serta dengan kita insyaAllah pada hari Sabtu pada pukul 2. So sesiapa yang berminat untuk nak menjadi wakil ataupun mutawif boleh maklum pada kami dan juga bagi tahu lah, boleh WhatsApp kami di 019-319 dan 116. So itu saja untuk live hari ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita try untuk buat ziarah tempat bersejarah di Madinah. Cumanya masa tu bila kita tak tahu, kita masih lagi kumpul maklumat tentang ziarah-ziarah tempat di Madinah. Contohnya kita ada 3 tempat lah, iaitu Masjid Quba, Masjid Kiblatain dan juga Masjid Tujuh. InsyaAllah kita akan terangkan sedikit sebanyak tentang tempat-tempat bersejarah di Madinah insyaAllah. So sekian saja daripada saya. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp dan juga boleh call di nombor yang saya terapin di bahagian komen insyaAllah. So sekian saja saya. Assalamualaikum.